Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'du. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bertemu sekali lagi di dalam program kita Durus Ramadan di bawah anjuran Akademi Mukarramah. Jadi sebelum kita memulakan perkongsian kita pada hari ini, seperti biasa jangan lupa untuk sama-sama kita subscribe channel YouTube Akademi Mukarramah, like, share dan komen. Seterusnya menekan butang loceng untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada pihak kami. Ini sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan salah satu hukum yang berkait dengan khususnya kita sekarang berada di bulan Ramadan. Iaitu kita kata sentuh berkenaan dengan bab man mata wa alaihi shaum, iaitu sesiapa yang mati yang berhutang puasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan dua hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam, sesiapa yang mati dan ke atasnya ataupun dia berhutang puasa, sama anhu waliyuhu, maka dia wali ataupun kaum kerabat keluarganya akan berpuasa ke atasnya untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Seterusnya hadis yang kedua, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, jaa rajulun, telah datang seorang lelaki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibuku, matat wa alaiha sawmu syahrin, telah meninggal dan dia berhutang sebulan puasa. Fa aqdihi anha, apakah aku perlu untuk mengqada ataupun menggantikan untuknya, untuk ibunya? Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, ya. Qala fadainullahi ahaqqu ay yuqdi, maka hutang Allah Subhanahu wa taala lebih layak untuk ditunaikan. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara asasnya tuntutan kewajipan berpuasa ni Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas semua orang Islam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asal kewajipan berpuasa khususnya di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam ayat selepas daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa golongan yang dikecualikan daripada kewajipan fardu ibadah puasa tersebut. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kata Allah, faman kana minkum marida, sesiapa di kalangan kalian yang sakit, aw ala safar, ataupun bermusafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka kata Allah, hendaklah dia menggantikan hari-hari, bilangan-bilangan hari yang dia tidak puasa tersebut, min ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain. Maksudnya hari selepas daripada, kalau kata Ramadan, selepas daripada bulan Ramadan, ibadah puasa yang wajib. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perbincangan kita, perkongsian kita pada hari ini, kita nak sentuh berkenaan dengan sesiapa yang meninggalkan puasanya di atas keuzuran-keuzuran yang tertentu, namun tidak sempat untuk mengqada ataupun menggantikan puasanya
kemudian dia meninggal dunia, maka apakah ada perbincangan dari sudut perbahasan fiqh terhadap berkenaan dengan orang-orang yang macam ni? Jadi di sana ada dua keadaan yang boleh kita katakan sebagai menjadi isu ataupun perbincangan di kalangan para ulama. Yang pertama, situasi yang pertama adalah situasi seseorang yang meninggal dunia. Seorang yang meninggal dunia yang berhutang puasa, dalam keadaan dia tidak berkesempatan untuk menggantikan puasanya disebabkan masih dalam keadaan keuzuran, masih dalam keadaan dia ada sebab-sebab yang syar'i untuk dia tidak boleh menunaikan qada puasanya tersebut. Jadi dalam situasi yang pertama, si A ni dia tidak puasa, mungkin tak puasa 15 hari ataupun 5 hari dalam bulan Ramadan. Jadi selepas saja habis daripada bulan Ramadan, dia sepatutnya mengganti 5 hari puasa tersebut, qada balik 5 hari tersebut. Tetapi disebabkan dia keuzuran yang berlaku pada bulan Ramadan tersebut, ataupun mungkin berlaku selepas bulan Ramadan, keuzuran tersebut berterusan sehinggalah si yang berhutang puasa tadi ni, yang sepatutnya qada puasa tadi ni, dia tidak sempat untuk mengqadakan puasanya, kemudian dia meninggal dunia. Jadi di sini ada dua keadaan ataupun dua perbahasan ulama. Yang pertama mengatakan, kalau berada dalam situasi tersebut, habis Ramadan, kita bagi satu contoh, habis Ramadan sepatut dia qada puasa 5 hari. Situasi pertama, dia berkeyakinan, dia kata mungkin aku ni tak sempat sembuh kot, mungkin mati. Mungkin dia siap-siap bayar fidyah, keluarkan fidyah kepada fakir miskin. Kemudian betul sangkaan dia, tak sempat dia nak sembuh, dia mati. Jadi kata para ulama, dalam situasi ini jelas tak ada masalah sini, maka fidyah dia tu dah dianggap sebagai tebus kepada qada 5 hari puasa tersebut. Tetapi yang menjadi perbahasan, yang menjadi perbezaan pandangan di kalangan ulama adalah sekiranya dia dalam keadaan uzur yang berterusan tetapi tidak sempat untuk kita kata mengqadakan puasanya. Jadi para ulama berbeza pandangan. Pandangan pertama adalah pandangan jumhur mazhab yang 4, mengatakan bahawa sekiranya seorang yang mati dalam keadaan tidak sempat mengqadakan puasanya, dan sebab tidak sempat mengqadakan puasanya itu adalah dengan sebab yang syar'i, dia memang tak mampu. Kalau dia puasa juga mungkin akan mati, ataupun kalau dia puasa juga mungkin dia nak ganti, tapi kalau dia puasa juga kemungkinan penyakit akan bertambah lebih teruk dan sebagainya. Kata ulama, dalam kes macam ni dia sepatut qada, tetapi dia tidak berkemampuan. Dia nak qada tapi tak berkemampuan. Sebab apa dia? Keuzuran tu masih berterusan pada diri dia, masih ada pada diri dia. Kemudian nak jadi cerita, takdir Allah mati. Dia mati dalam keadaan tak sempat dan menggantikan puasa tersebut. Maka pandangan mazhab jumhur ulama mengatakan bahawa si lelaki tersebut tidak dikenakan fidyah. Wali tidak perlu puasa, menggantikan puasa untuknya, dan juga tidak memerlukan mengeluarkan fidyah daripada harta si mati tersebut. Mereka berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tak membebankan seseorang manusia melainkan yang semampu yang dilakukannya. Orang tersebut mampu, maka Allah Subhanahu wa taala takkan bebankan seorang yang tidak mampu ataupun di luar kemampuannya. Dan mereka berdalilkan lagi pandangan yang pertama, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kamu. Dalam keadaan kamu mampu, buat. Tak mampu, maka di sana ada kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pandangan pertama ini juga berhujahkan firman Allah yang kita baca pada awal pertemuan kita pagi tadi, faman kana minkum maridan aw ala safar, sesiapa yang sakit, siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala kata, maka hendaklah dia menggantikan, orang sakit tadi ni, orang musafir tadi ni, menggantikan puasa yang dia tinggal tu pada hari-hari yang lain. Dalam kes ni jumhur ulama mengata, yang orang mati tadi ni, yang mati tak sempat nak qada tadi ni sebab keuzuran tadi ni, dia tidak sempat untuk sampai ke hari yang lain tu.
kewajipan tu masih lagi tak sampai pada dia. Dia tak wajib lagi. Sebab tu, sebab dia masih dalam keuzuran lagi. Min ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain. Jadi ini hujah pandangan yang pertama mengatakan bahawa siapa yang mati dan berhutang qada dan dia tidak berhutang puasa dan dia tidak qada puasa itu atas sebab masih dalam keuzuran lagi. Jadi para ulama kata maka dia tidak dikenakan fidyah dan juga qada puasa. Wali dia tak perlu keluarkan fidyah daripada hartanya dan tidak perlu qada puasa dia. Kemudian pandangan yang kedua, pandangan sebahagian daripada ulama lain yang mengatakan bahawa dia tetap dikenakan sebagai fidyah. Jadi kita berpegang dengan pandangan yang pertama, pandangan jumhur yang mengatakan bahawa puasa ganti bagi orang yang tidak sempat melakukannya kemudian meninggal dunia. Dan dia tak ganti itu bukan saja-saja. Dia tak ganti itu kerana alasan yang syar'i, keuzuran yang berterusan. Maka kata para ulama, maka orang yang sebegini maka dia tidak dikenakan fidyah dan wali tidak perlu untuk menggantikan puasa ataupun berpuasa untuk orang tersebut. Situasi yang pertama. Situasi yang kedua yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah seseorang yang dia meninggal dunia dalam keadaan dia berhutang puasa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi berbeza dengan kes pertama. Dalam keadaan yang kedua ni, dia mati tersebut dalam keadaan dia ada ruang dan peluang, ada masa untuk menggantikan puasanya, tapi mungkin dia tangguh. Kemudian nak jadi cerita meninggal dunia. Jadi dalam situasi macam ni, apa yang adakah terdapat pandangan para ulama dalam kes yang keadaan kedua? Ya, ada 4 pandangan ulama berkaitan dengan isu yang kedua, yakni dia berkesempatan untuk menunaikan ataupun melakukan ganti puasa tersebut, tetapi dia tidak melakukannya. Berbeza dengan kes yang pertama, dia keuzuran yang berterusan sehingga dia mati. Situasi yang kedua, dia sihat. Tapi bukan qada puasa tersebut. Lalu kemudian dia meninggal dunia. Jadi di sini ada 4 pandangan ulama. Yang pertamanya mengatakan bahawa wali diberi pilihan sama ada untuk membayar fidyah ataupun mengeluarkan fidyah daripada harta si mati tersebut ataupun menggantikan puasa ke atas si mati tersebut. Mereka berdalilkan firman Allah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, siapa yang mati dan berhutang puasa maka hendaklah wali berpuasa untuknya. Jadi pandangan yang pertama berdalil menjadikan hadis tersebut sebagai dalil bahawa wali diberi pilihan sama ada untuk mengeluarkan fidyah daripada harta si mati ataupun menggantikan puasa ke atas si mati. Pandangan yang pertama. Pandangan pertama ini adalah pandangan lama di dalam mazhab Syafi'i dan juga pandangan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, juga pandangan Ibnu Taimiyah dan juga sebahagian ulama yang lain. Kemudian pandangan yang kedua, situasi yang kedua, pandangan kedua mengatakan bahawa hanya dikenakan fidyah sahaja, tidak perlu kepada qada. Yang ini adalah pandangan daripada qaul jadid, pandangan yang terkemudian di dalam mazhab Syafi'i dan juga merupakan pandangan di dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Namun mereka mensyaratkan, mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, mereka mensyaratkan walaupun dikenakan untuk mengeluarkan fidyah saja, mereka mensyaratkan mestilah sekiranya si mati tersebut mewasiatkan supaya dikeluarkan fidyah daripada hartanya untuk membayar ataupun untuk melunaskan hutang-hutang puasanya. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Setelah selesai daripada sebelum membahagikan harta-harta pewarisan, hendaklah harta warisan tersebut dibahagikan setelah mana dilunaskan, ditunaikan wasiat dan juga hutang-hutang. Jadi puasa yang tidak tertunai juga dianggap sebagai hutang.
hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan Nabi yang kita baca pada awal pertemuan tadi. Nabi kata apa dia? Fadainullahi ahaqqu an yuqdi, iaitu puasa hutang Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk ditunaikan. Ini pandangan yang kedua. Jadi pandangan yang ketiga mengatakan bahawa wajib memberi fidyah. Yang ini adalah pandangan yang muktamad di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Seterusnya pandangan yang keempat mengatakan bahawa wajib puasa ke atas wali. Yang ini adalah pandangan Ibnu Hazmin. Dia mengatakan bahawa wajib berpuasa ke atas wali, juga berdalilkan daripada hadis Aisyah tadi, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan berhutang puasa, maka berpuasalah, hendaklah si wali-walinya berpuasa ke atasnya. Jadi kesimpulan kita punya perbincangan pada hari ini berkaitan dengan seorang yang meninggal dunia dan berhutang puasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya yang dapat kita ambil daripada perkongsian kita pada hari ini adalah, yang pertama, orang yang mati dalam ataupun meninggal dunia dalam keadaan tidak sempat untuk mengqadha ataupun untuk menggantikan puasanya, dan dia tidak sempat menggantikan puasanya tersebut bersebab ataupun kerana dia memiliki keuzuran yang tidak mampu untuk dia menunaikan ibadah puasa ganti tersebut. Jadi kata para ulama bahawa dalam situasi yang pertama, berkemungkinan dia nak ganti tapi disebabkan keuzuran masih berterusan ke atas dirinya. Jadi kata para ulama, sekiranya dia mati dalam keadaan dia masih lagi berkeuzuran ataupun tidak berkemampuan untuk menggantikan puasanya, maka kata para ulama, maka dia tidak dikenakan fidyah dan juga tidak dikenakan wali tidak perlu untuk mengganti ataupun berpuasa ke atas si mati tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kesimpulan daripada keadaan yang kedua, keadaan yang mana seorang yang meninggal tidak sempat untuk menggantikan puasanya, dan dia tidak menggantikan puasanya tersebut bukan atas sebab keuzuran, mungkin bertangguh-tangguh dan sebagainya. Maka dalam keadaan macam ni, para ulama mengatakan bahawa wali diberi pilihan. Dalam keadaan kedua, diberi pilihan sama ada mengeluarkan harta daripada harta si mati untuk membayar fidyah ke atas bilangan-bilangan hari-hari si mati tersebut yang meninggalkan puasa, tak sempat nak menggantikan puasa. Pilihan pertama. Pilihan yang kedua, wali juga boleh untuk menggantikan puasa ke atas si mati tersebut. Jadi dalam keadaan situasi yang kedua, diberi pilihan kepada si wali, kepada si mati tersebut, sama ada untuk berpuasa ke atas si mati tersebut ataupun mengeluarkan harta daripada si mati tersebut untuk membayar fidyah ke atas puasa-puasa yang ditinggalkan. Dan sebelum kita akhirkan perkongsian kita pada hari ini, kita akhirkan dengan kata-kata daripada Imam Al-Khattabi dalam kitab beliau Ma'alim As-Sunan. Beliau mengatakan bahawa wattafaqa 'amma ahlul ilmi ala annahu idza aftara fi maradin fil marad aw safar thumma lam yufarrit fil qada hatta mata fa innahu la syai'un alaihi. Kata Imam Al-Khattabi mengatakan bahawa sepakat keseluruhan ahli ilmu bahawasanya seseorang yang berbuka puasa kerana sakit atau bermusafir, kemudian tidak ada kecuaian di dalam qada puasa tersebut sehinggalah dia meninggal dunia, maka sesungguhnya tidak ada apa-apa ke atasnya. Ini dalam kes yang kita sebut tadilah. Maksudnya sekiranya seorang tu mati dalam keadaan dia tidak sempat menunaikan qada puasanya ke atas disebabkan keuzuran yang berterusan, maka tidak ada, tak perlu ganti puasa, tak perlu wali tak perlu puasa untuk si mati tersebut, dan tidak perlu mengeluarkan harta si mati untuk membayar fidyah ke atasnya. Sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat
pada diri saya dan juga sidang penonton sekalian. Kita tangguh dulu pertemuan kita pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.